Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah video sambungan bagi chapter 3 bagi untuk kod khusus EPO 359. Okay, so untuk video ni kita akan masuk untuk circuit rectifier single phase full wave thyristor converter ataupun control rectifier with RL load. Okay, sebelum ni kita tengok yang di R load saja. So yang ni kita akan tengok yang ada RL load. Okay. So untuk circuit yang lepas, untuk circuit yang lepas dia tak tunjukkan dia punya firing angle. So yang ni dia tunjuk dia punya firing angle lah. Okay. Jadi kalau kita cuba demo dia punya laluan dia. Okay, untuk positive half cycle dia akan keluar daripada atas. Okay, dia akan lalu thyristor 1 and dia akan masuk ke load daripada atas. Okay, and then dia akan return balik melalui SCR4. Okay. So kalau kita tengok sini, dia punya firing angle dia ialah 30, 31. Dia fire at dia punya pulse dia naik dekat 30 and dia turun dekat 31. Okay, maknanya dia trigger dekat ni lah 30 degree dia punya firing angle untuk first half cycle. Okay. And then untuk second half cycle, okay, kadang keluar dari bawah and dia akan lalu SCR2 masuk ke load daripada atas dan return balik ke source melalui SCR3. Okay, jadi yang ni kalau kita tengok dia punya firing angle dia ialah 210 and then dia off balik 211. Dia trigger dekat 210. Okay. So sebelum ni saya kata untuk circuit rectifier untuk jenis macam ni biasanya dia buat alpha 1 is equal to alpha 2. Okay. So alpha 1 tadi 30. Okay. Tapi yang ni kenapa tengok 210? Okay. So sebenarnya dia adalah 30 juga. Okay. Sebab apa 30? Kita ambil 210 minus 180 degree. Okay, sebab ini adalah untuk second half cycle. Okay, half cycle pertama ialah daripada pi sampai ke daripada kosong sampai ke pi. Okay, and then half cycle kedua daripada pi sampai 2 pi. Okay, so kalau tengok kat sini dia on 30 darjah selepas 180. Okay, so maknanya alpha bagi second half wave pun 30 juga. Okay, that's why dia sama lah. Okay, so kita tengok dia punya bentuk waveform. Okay, jadi untuk circuit ni, ni kena hati-hatilah soalan final selalu trik ataupun selalu test pemahaman awak berkenaan dengan circuit ni. Okay, circuit ni dia special sikit sebab dia ada dua option output. Okay, dia ada dua option. Okay, option yang pertama, okay, kita panggil dia continuous mode. Okay, continuous mode. Okay, option yang kedua adalah discontinuous mode. Okay, saya panggil CM dengan DCM lah. Okay, so macam mana yang dikatakan dengan continuous mode, macam mana yang dikatakan dengan discontinuous mode. Okay, macam mana kita nak kenal dia continuous ataupun uncontinuous. Okay, kita tengok continuous mode, okay, dan juga versus discontinuous mode. So dia ada dua output, continuous mode dan juga discontinuous mode. Dia ada dua cara pula macam mana kita nak kenal continuous dengan discontinuous ni. Okay, cara yang pertama ialah melalui visual. Okay, cara yang kedua adalah melalui calculation.
Okay. So kita tengok dulu in term of visual, macam mana kita nak bezakan antara continuous mode dengan discontinuous mode. So dekat visual ni, apa benda yang kita nak tengok, kita akan tengok dia punya IDC. Okay, kita akan tengok IDC. Okay. Okay, so ini adalah IDC. Kita tengok ini case continuous mode. Okay, untuk continuous mode bermakna dia punya current tu, okay, current output dia selepas dia mula, dia takkan kembali ke kosong. Okay, sepatutnya dia floating lah. Patutnya gambar dia dia kena bagi contoh yang lebih jelas lah. Patutnya dia kena floating daripada paksi kosong ni. Okay, so garis hitam ni ialah di mana dia nilai dia kosong. Okay, and then maksud continuous mode ni ialah di mana selepas dia mula conduct, okay, selepas dia di turn on, current tadi takkan cecah kosong. Even though dia turun balik sampai 0.05 pun, okay, kita assume kita akan anggap dia continuous mode sebab dia tak cecah kosong. Okay, walaupun dia turun sampai 0.01 ampere, dia tetap tak sampai kosong. So dia tetap dalam keadaan continuous mode. Okay, maknanya lepas dia turn on, okay, mungkin dia ada naik turun, tapi bila dia turun balik, dia takkan cecah kosong. Dia turun balik, dia tak cecah kosong. Dia turun balik, dia tak cecah kosong. Okay, jadi in term of visual, kita tengok dekat IDC. Okay, itu in term of visual lah. So kita cuba kita tengok dekat gambar discontinuous mode. Okay, kita tengok IDC ini untuk discontinuous mode. Kita tengok current dia. Okay, dia start kosong. Okay, sebab dia belum ada firing angle. Lepas tu sampai kat firing angle, current akan conduct. Okay, sampai dekat pi dia tak turun habis sebab dia akan discharge sebab ni adalah RL load with RL load. Okay, so dia discharge. Okay, and then sebelum masuk ke firing angle yang baru, dia jadi kosong dulu. Okay, dia charge, dia discharge, dia kosong. Charge, dia discharge, dia kosong. Okay, bermakna dia punya current dia, output current dia ada lompong-lompong kat sini. Okay, jadi bila awak sambung ke lampu LED, dia akan jadi berkelip. Nyala gelap, nyala gelap, nyala gelap. Okay, kalau continuous mode tadi, kalau awak sambung ke LED, dia akan jadi cerah malap, cerah malap. Yang ni dia akan jadi cerah padam, cerah padam, cerah padam. Okay, so tu bezalah in term of visual. Okay, in term of visual, awak kena tengok dia punya IDC. Okay, sebab maksud continuous mode ataupun discontinuous mode tu adalah merujuk kepada current dia, IDC dia. Okay, kalau continuous, current tu sentiasa ada walaupun nilai dia turun hampir kepada kosong, tapi masih lagi tinggi daripada kosong. Okay, discontinuous mode ni maknanya current dia tu kejap ada, kejap tak ada. Okay, kejap ada, tak ada, ada, tak ada. Okay, itu in term of visual. So sekarang kita nak check in term of calculation. Okay, in term of calculation, okay, awak kena compare antara, okay, ni penting untuk calculation, awak kena compare antara alpha dan juga phi. Okay, alpha dan juga phi. So dalam video yang lepas saya dah ajar awak dah macam mana kita nak kira phi. Okay, so kalau nak compare, degree compare dengan degree, radian compare dengan radian. Jangan nak compare degree dengan radian, dia tak boleh lah, tak sama. Okay, so nak buat comparison, degree compare dengan degree, radian compare dengan radian. Okay, it's up to you lah awak nak gunakan unit yang mana. Okay, so sekarang ni dia ada dua case. Dia ada continuous mode dan dia ada discontinuous mode. Okay,
So awak kena tahu nilai alpha dan tahu nilai phi. Okey, untuk continuous mode, okey, continuous mode ni bermakna alpha is bigger than so untuk continuous mode, alpha is smaller than phi. Okay, alpha is smaller than phi. Kalau untuk discontinuous mode, alpha is bigger than phi. Okay, ni cara untuk calculation. Okay, so awak kena calculate alpha, katakan dia bagi 50 degree. Okay, awak convert pada radian, 50 degree berapa radian, and then phi awak kira, okay, dalam unit radian. So compare nilai dia. Kalau alpha lebih kecil daripada phi, maka circuit tu adalah dalam keadaan continuous mode. Okay, kalau alpha lebih besar daripada phi, maka dia dalam keadaan discontinuous mode. Okay, so basically awak boleh nampak ni dekat gambar juga Okay, nak nampak dia kita tengok dekat graf discontinuous mode dulu. Okay, so dekat graf ni, okay, kawasan ni ialah phi. Okay, kawasan hijau ni, contoh pi sampailah ke alpha ni ialah pi sampai ke beta. Okay, yang ni beta. Okay, ni beta Okay, pi sampailah ke beta ni ialah phi. Okay, manakala pi sampai ke alpha, okay, ni pi, ini alpha. Okay, alpha ini adalah jarak alpha lah. Okay, ni alpha. Okay, so kalau kita tengok panjang dia, okay, so alpha is bigger than phi. Okay, alpha is bigger than phi. So kalau alpha is bigger than phi, dia adalah DCM. Okay, jadi awak kena ingatlah, ini alpha bigger than phi, ataupun boleh juga ditulis sebagai phi is smaller than alpha. Benda yang sama je. Okay, okay, kalau tengok dekat gambar rajah yang continuous mode pula, okay, kita tak nampak phi tu dekat mana. Okay, sebabnya phi tu ada di belakang alpha. Okay, so sepatutnya current tu dia kena discharge sampai sini. Okay, sepatutnya current tu kena discharge sampai sini. Okay, so basically ini akan jadi dia punya phi. Okay, sepatutnya lah. Okay, tetapi firing angle ni dia start awal. Okay, firing angle dia start awal. Maknanya case dia tak sempat lagi habis discharge, dia dah kena charge balik. Okay, dia tak sempat lagi habis discharge, dia charge balik. That's why dia tak ada lekuk macam DCM tadi. Okay, ni dia turun, dia tak sempat habis discharge, dia nak balik. Okay, dia sambung charge, discharge tak sempat habis, charge balik. Okay, kalau kita tengok yang untuk DCM, okay, kat sini dia trigger. Okay, dia trigger. So dia charge, dia discharge, dah habis. Okay, dah habis discharge, dia tak on lagi, dia tak trigger lagi firing angle. So dia akan kosong dulu, lepas tu barulah dia turn on balik. Okay, charge, dia discharge habis. Okay, dah habis discharge, dia tak on lagi, jadi dia akan balik ke kosong dulu.
dia tunggu, and then barulah dia trigger balik firing ke. Okay. So ini yang dipanggil continuous mode. Discontinuous mode. So awak boleh buat satu summary. Kita boleh buat summary untuk continuous mode. Okay, alpha is smaller than V, so dia punya extinction angle, ingat nama dia, extinction angle is equal to pi plus alpha. Okay, and untuk dia punya untuk discontinuous mode, okay, alpha is larger than V, so dia punya extinction angle is equal to pi plus V. Okay, jadi kalau kita tengok waveform untuk discontinuous mode dan juga continuous mode dalam chapter, dalam nota supplementary yang saya buat ni. Okay, so dia ada dekat waveform number 9 dan 10. Okay, 9 dan 10. So kita akan tengok macam mana waveform dekat nombor 9 dan 10. Okay, so untuk continuous mode dekat waveform nombor 9, okay, jadi kalau kita tengok dia punya integration dia, kita ambil alpha sampai beta kan, tapi beta dia kita ambil pi plus alpha. Okay, sebab dekat sini dia alpha sampai pi plus alpha. Okay, untuk VR average kita ambil 2 over 2 pi integration from pi to VR average is equal to 2 over 2 pi integration from alpha to pi plus alpha Vm sin omega t d omega t. Okay, kenapa kita ambil 2? Sebab area untuk first half cycle is equal to area second half cycle. Okay, dua-dua ni sama luas. Okay, sebab alpha 1 is equal to alpha 2. Jadi dia sama luas, so dia boleh kali 2 sahaja. Okay, okay, dia kali 2 sahaja. Okay, cuma ingatlah kalau continuous mode beta dia ialah pi plus alpha. Okay, so untuk RMS untuk waveform nombor 9 pun sama juga untuk continuous mode 2 over 2 pi. Ini saya bawa square root ke sebelah kiri. Nanti ada yang tanya pula mana hilang square root. Okay, square root saya bawa ke sebelah kiri jadi square. So integration alpha sampai pi plus alpha juga, and then function ni kena square kan. Okay, so kita tengok dekat waveform nombor 10 iaitu discontinuous mode. Okay, so untuk discontinuous mode, untuk VR average dia sama juga 2 over 2 pi sebab waveform dia sama luas. Okay, 2 over 2 pi integration from alpha to pi plus V. Okay, sebabnya dia adalah discontinuous mode. Okay, and then function dia ialah Vm sin omega t. Ini samalah. Okay, kalau untuk V out RMS, okay, sama macam tadi saya bawa square root ke sebelah kiri jadi square kat sini. So dia akan jadi 2 over 2 pi integration from alpha to pi plus V, and then function ni Vm sin omega t kena square kan. Okay,
So kita balik ke slide. Okay, circuit yang terakhir bagi chapter rectifier yang awak kena belajar ialah full wave semi control. Okay, awak dah belajar kategori pertama ialah uncontrolled, kategori kedua ialah control, and kategori ketiga ialah semi control. Okay, semi control ni dia cuma ada satu sahaja circuit. Okay, dia cuma ada satu sahaja circuit. Okay, so apa beza full wave semi control dengan full wave control? Okay, ini full wave control Okay, so kalau full wave control, semua empat switch ni dia pakai thyristor. Okay, tapi kalau dia semi control, okay, dalam satu cycle, contohnya positive cycle, okay, dia akan lalu thyristor masuk ke load, dan untuk return dia akan gunakan diode. Okay, untuk negative half cycle sama juga. Okay, dia keluar, dia lalu thyristor masuk ke load, dan dia balik ikut diode. Okay, maknanya keluar sebelum sampai load dia lalu thyristor, selepas load dia patah balik ke source, dia lalu diode. Okay, itu beza dia antara control dan juga semi control. Okay, so basically kenapa dia kena ada campuran antara thyristor dan juga diode. Okay, so diode yang digunakan ni, digunakan konsep yang sama yang awak belajar sebelum ni, iaitu free wheeling diode. Okay, so ingat balik kenapa kena guna free wheeling diode. Okay, sebab circuit yang sebelum ni dia ada negative value dekat dia punya output voltage. Okay, maknanya output voltage dia ada positif and dia ada negatif. So bila ada positif and negatif, maknanya dia tak jadi dia tak convert lagi AC kepada DC. Okay, maknanya conversion dia tu masih belum sempurna lah. Okay, sebab dia masih lagi ada alternate, positif negatif, positif negatif. Okay, jadi untuk hilangkan negatif ni, that's why dia gunakan circuit semi control tadi. Okay, kalau kita tengok DCM ada, CM pun ada negatif. Okay, maknanya untuk CM dengan DCM ni dia tak capai lagi definisi DC tu, so dia akan ada alternate lah. Jadi untuk hilangkan alternate tu, nak bagi output kita cuma ada satu polarity sahaja, dia gunakan diode ni. Okay, maknanya dalam satu pair ada thyristor dan juga diode. Okay, dan diode ni akan bertindak sebagai free wheeling diode untuk hilangkan negatif tadi, so that awak punya output akan ada positif sahaja. Okay, so untuk case semi control ni, okay, kebiasaannya dia akan jadi continuous mode. Okay, biasanya untuk case semi control ni dia akan jadi continuous mode. Sebab apa continuous? Kita tengok balik. Okay, dia start kosong and then dia start trigger. Okay, dia trigger. Okay, dia tak sempat discharge sampai kosong pun. Bila dia charge balik, ni dia tak sempat discharge sampai kosong, discharge balik. Current dia floating, maknanya current dia tak cecah kosong. Jadi dia adalah continuous mode. Okay, walaupun voltage dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, tapi current dia always ada dekat dalam circuit dan sentiasa flow dekat dalam load. Jadi case ni kita panggil dia continuous mode. Okay, so kalau kata awak perlu buat integration bagi waveform ni, okay, untuk Vout average, okay, is equal to, dia sebab dia ada dua area yang sama luas, jadi kita ambil 2 over 2 pi darab dengan integration from alpha sampai pi saja, alpha sampai pi saja. So Vm sin omega t
di omega T. Okay, untuk VR average. Untuk VR RMS, VR RMS saya buat square ke sebelah kiri, sama dengan 2/2 pi integration from alpha sampai pi, okay, Vm sin omega T square di omega T. Okay, so ni adalah integration untuk VR RMS bagi circuit semi control. Okay, so the next task nanti saya akan bagi melalui link. Okay, so untuk nota 3 phase awak tak belajar dalam syllabus diploma. Okay, awak akan belajar dekat degree ni lah kalau ambil power. Okay, so basically video ni adalah video terakhir bagi chapter rectifier. Okay, nanti saya akan bagi quiz dan juga assignment berkaitan dengan chapter 3. Okay, terima kasih.